video sebelum ni juga saya kata kalau kita kuasai 3 perkara ni, kita akan boleh jawab semua soalan variation ataupun ubahan, iaitu penyataan, simbol dan juga persamaan. Okey, kita tengok condition yang pertama. Y berubah secara songsang dengan X. Okey, kita kena faham kalau songsang kita akan dapat 1 per. Tapi untuk simbol kita tengok dulu macam mana. Okey, Y berubah secara songsang kita wakilkan dengan simbol. Dan X kita akan jadikan 1 per X. Dan untuk persamaan ataupun equation, dia akan jadi Y sama dengan K per X. Cuma gantikan K di tempat 1. Kalau sebelum ni, untuk ubahan langsung kita akan letak K di depan. Tapi untuk ubahan songsang, simbol kita akan gantikan dengan sama dengan dan kita akan letak K di atas 1. Di tempat 1. Okey. Kita tengok condition atau keadaan yang kedua. Iaitu P berubah secara songsang dengan Q square. Okey, sama juga kita akan tulis P berkadar songsang dengan 1 per Q square. Dan persamaan kita akan dapat ialah simbol kita akan gantikan dengan sama dengan dan kita akan letak K di tempat 1. Untuk condition atau keadaan yang ketiga ialah M berubah secara songsang dengan square root N ataupun punca kuasa N. Jadi simbolnya sama juga, kita akan letak M berkadar songsang yang kita wakilkan dengan simbol 1 per N square root. Dan sama juga untuk persamaan, kita akan simbol kita akan gantikan dengan sama dengan dan kita akan letakkan K di tempat 1. Untuk contoh 1, diberi F berubah secara langsung dengan G. Okey, ini kita akan letak F berubah secara langsung, kita wakilkan dengan simbol. Okey, berubah dengan apa? Dengan G. Jadi kita akan letak 1 per G. Okey, kita tengok latihan 1A. Untuk latihan 1A, F berubah secara songsang dengan H. Macam biasa kita akan letak F dan simbol untuk berkadar songsang. Kita wakilkan dengan simbol dan dengan apa? Dengan H. Jadi kita akan buat 1 per H. Okey, kita tengok contoh 1B. Untuk contoh 1B kita ada G berubah secara songsang dengan H. Jadi kita akan buat ialah kita akan letak G berkadar songsang, kita akan wakilkan dengan simbol H. Kita akan buat 1 per H. Untuk contoh 2, kita diberi W berubah secara songsang dengan T. Okey, kita tengok yang ini dulu. Jadi untuk langkah pertama, step yang pertama ialah tulis dalam bentuk simbol. Jadi kita akan ambil W berubah secara songsang, kita wakilkan dengan simbol songsang dengan T. Jadi kita akan buat 1 per T. Okey. Langkah kedua, kita akan tukar kepada persamaan, iaitu kita akan ubah simbol kepada sama dengan dan kita akan letak K di tempat 1. Okey. First kali kita tulis balik yang ini dan kita akan letak K di tempat 1 kemudiannya. Okey. Boleh saja tulis terus yang ini. Tapi untuk contoh kali ini, saya cuma untuk membuatkan student lebih faham. Sebab tu saya akan buat yang ini dulu. Dan baru saya tukar kepada K di tempat 1. Okey. Tapi yang mana yang dah faham boleh buat terus. W sama dengan K per T. Okey, langkah yang ketiga, step yang ketiga ialah masukkan nilai dan kita akan cari K. Okay, macam biasa kita tengok W. Okay, W dalam soalan bagi ialah 16. Jadi bila 16, W kita akan tukar kepada 16. Dan K kekalkan sebagai constant atau formula sebab kita nak cari nilai dia. Dan lagi satu maklumat yang diberi dalam soalan ialah T sama dengan 2. Jadi kita akan tukar T sama dengan 2. Jadi kita akan dapat bila kita 2 naik ke atas, kita akan dapat K. Jadi K kita ialah 32. Dan belum habis, last sekali ialah kita akan masukkan jawapan kita dalam formula.
Untuk formula ni kita cuma letak nilai K. K kita dapat ialah 32. Jadi kita tulis balik W. K kita gantikan dengan 32 dan kita letak balik P. Okey, kita tengok latihan 2A. Untuk latihan 2A, soalan bagi kita ialah W berubah secara songsang dengan X. Okay, W berubah secara songsang dengan X. Kita tulis dalam bentuk simbol. Okay, W berubah secara songsang dengan 1 per X. Dan kita akan tukar kepada persamaan. Macam tadi juga kita akan gantikan simbol dengan sama dengan dan kita akan letak K di tempat 1. Okey, ini. Mudah saja. Dan kita akan masukkan nilai dan cari K. Jadi kita akan masukkan nilai W sama dengan 8, X sama dengan 2. Jadi W kita akan tukar kepada 8 dan X kita akan tukar kepada 2. Jadi 2 akan naik ke atas. Jadi 2 darab 8 kita akan dapat K. K kita ialah 16. Dan akhir sekali macam biasa kita akan masukkan dalam formula nilai K. Jadi maka W sama dengan K. K kita dah gantikan dengan 16 per dengan X. Jadi kita tengok latihan 2B. Latihan 2B kita diberi P berubah secara songsang dengan Q. Okay, kita akan tulis dalam bentuk simbol P berubah secara songsang dengan 1 per Q. Dan kita ubah kepada persamaan yang mana kita akan gantikan simbol dengan sama dengan dan K kita akan letak di tempat 1. Okey, akhir sekali kita akan masukkan nilai dan cari nilai K. Okey, macam biasa kita tengok kat soalan P sama dengan 4, Q sama dengan 3. Jadi kita akan masuk P sama dengan 4 dan Q kita akan masuk ialah 3. Jadi bila 3 naik atas kita akan dapat K. Jadi 4 darab 3 kita akan dapat ialah 12. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey. Contoh yang ketiga, diberi Y berubah secara songsang dengan X. Okey, kita tengok dulu Y berubah secara songsang dengan X. Jadi, kita akan tulis Y berubah secara songsang dengan 1 per X. Okey, kita tukar kepada persamaan Y sama dengan K per X. Kita akan dapat. Dan akhir sekali kita akan masukkan nilai dan cari K. Okey, dalam soalan macam tadi diberi dalam bentuk ayat, tapi kali ini ialah diberi dalam bentuk jadual. Jadi untuk kali pertama macam biasa juga saya akan bagi tahu, kita akan tengok yang mana ada dua-dua nilai. Okey. Kotak yang depan ni lah yang biru sekarang ni. Ada dua-dua nilai 5 dan juga 3. Jadi Y, ini Y. Kita gantikan dengan 5. Okey, ini. Dan X kita gantikan dengan 3. Okey, ini 3. Jadi kita akan dapat ialah bila mana 3 naik atas kita akan dapat K. Jadi K itu ialah 15. Tapi belum habis. Kita tengok dulu. Sebab dia nak cari hitung nilai A. Soalan minta kita cari nilai A. Jadi kita akan tengok kotak yang kedua pula. Okay, kotak yang kedua sebab dia ada A, unknown. Jadi kita nak cari jumlah unknown ataupun nilai unknown tu. Jadi kita akan letak balik formula. Okay, yang ini kita jadikan formula ni. Kita cuma letakkan nilai X yang kita dapat Y sama dengan 15 per X. Okey, jadi kita tengok Y. Y kita gantikan dengan A. Okey, sebab kotak ni Y. Okey, yang merah ni. Y jumlah dia ialah A. Kita gantikan dengan A. Okey, 15 constant atau pemalar tu kekal. Okey, ini kekal. Dan juga 5. 5 ni kita ambil mana? Okey, ni X sama dengan 5. Jadi kita akan letak 5. Jadi kita akan dapat A lah. 15 bahagi 5. Kita akan dapat 3. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya iaitu latihan 3A. Bukan contoh, ini latihan. Okey. Setiap kali kita nak buat latihan, kita boleh rujuk contoh di sebelah dan saya sediakan tiap-tiap contoh 2 latihan yang setara. Okey, kita tengok. Langkah yang pertama sama juga kita akan masukkan simbol. Okey, kita ambil pada soalan Y berubah secara songsang dengan T ni.
Okey, kita akan dapat Y berubah secara susah dengan 1/T. Macam biasa juga kita akan tukar kepada persamaan. Simbol kita akan gantikan dengan sama dengan dan K kita letak di tempat 1. Okey. Dan kita akan masukkan nilai. Okey, masukkan nilai dan cari K. Okey, kita tengok kotak yang pertama. Okey, Y kita akan gantikan dengan 8. Dan T kita akan gantikan dengan 2. Jadi 8 sama dengan K per 2. Jadi 2 naik ke atas. Ini ada kesilapan ni. Okey. 2 naik ke atas kita akan dapat ialah 2 darab 8, 16. Jadi K kita sama dengan 16. Okey, yang ni saya ubah jadi 16. Lepas tu kita akan masukkan dalam nilai. Sorry, dalam formula. Dah tersilap cakap. Okey, 16 ni. Jadi, kita akan dapat ialah, sekejap saya padam dulu. Okey, kita akan dapat kat sini 16. A sama dengan 16/4. Okey, macam mana nak dapat A sama dengan 16/4 ni? Okey, kita tengok Y. Kita tengok kotak yang kedua. Y. Okey, yang ni ialah A. Y kita gantikan dengan A. T kita constant kita kekalkan 16 ataupun pemalar kita dan T. T ialah 4. Jadi kita akan gantikan dengan 4. Jadi 16 bahagi 4. Jadi kita akan dapat jawapan kita A ialah 4. Nilai A ialah 4. Okey, kita tengok latihan 3B. Untuk latihan 3B kita diberi E berubah secara songsang dengan Y. Okey, E berubah secara songsang dengan Y. Jadi pertama sekali macam biasa juga kita tengok kotak yang pertama yang ada dua-dua nilai. Jadi kita akan tengok E berubah secara songsang dengan Y. Jadi kita akan masukkan dalam bentuk simbol. Jadi E berubah secara songsang dengan 1/Y. Yang kita tukar kepada persamaan dan kita akan dapat ialah E sama dengan K per Y. Dan kita akan masukkan nilai dan untuk kita cari K. Jadi kita akan masukkan nilai ialah E kita tengok sama dengan 5 dan Y kita akan masukkan sama dengan 4. Jadi kita akan dapat 4 naik ke atas, 4 darab 5, kita akan dapat K jadi 20. Dan kita akan masukkan dalam formula ini. E sama dengan X tu kita akan K kita akan gantikan dengan K kita akan gantikan dengan 20. Ini pun ada kesilapan. Saya tulis. Baru nampak benda ni live ni. Okey. Yang ni kita letak 20. Okey. E sama dengan 20 per Y. Yang ni kita gantikan dengan 20. Okey. Jadi kita akan tengok kotak yang kedua untuk cari nilai B. Sebab soalan dia minta ialah nilai B. Jadi kita akan dapat ialah B. Kat sini E kita akan gantikan dengan B 20 dan 20 ni ialah constant tadi yang kita dapat di sini dan 10 ni ialah nilai Y. Jadi 20 bahagi 10 ni 20 20 bahagi dengan 10. Banyak kesilapan ni. 20 bahagi 10 kita akan dapat ialah 2. Okey, nilai B kita ialah 2. Okey, kita ke contoh 4. Untuk contoh 4, kita akan tengok. P berubah secara songsang dengan kuasa 2X. Okey, yang ni X kita mesti kita akan letak kuasa 2 ataupun yang ini.
Allah tu. Okay, padam dulu. Okay. Mesti letak kuasa 2. Jangan lupa. Okay, P berubah secara sama dengan 1 per X kuasa 2. Okay, kita tengok latihan 4A. P berubah secara sama dengan kuasa 2Y. Sama juga kita akan tulis macam tadi. P berkadar sama dengan 1 per Y square. Okay, kena ingat. Bila songsang kita akan dapat 1 per. Kalau sebelum ini kita akan cuma letak K di depan. Okay, kita tengok untuk soalan 4B. Diberi H berubah secara songsang dengan kuasa 2G. Okay, kita buat H. Berkadar songsang kita wakilkan dengan simbol kuasa 2G. Jadi G kuasa 2 lah. Jadi kita akan buat 1 per G kuasa 2. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya iaitu contoh 5. Untuk contoh 5 ini, kita diberi M berubah secara songsang dengan 2N. Okey, kita tengok kat sini. M berubah secara songsang dengan kuasa 2N. Okey, kita kat sini. Jadi kita akan tulis dulu dalam bentuk simbol. M berkadar sama dengan 1 per N square. Dan kita tengok step yang kedua iaitu kita tukar kepada persamaan. Jadi simbol kita akan tukar dengan sama dengan dan kita akan letak K di tempat satu. Jadi kita akan dapat M sama dengan K per N kuasa 2. Ataupun N square. Okey, kita tengok langkah yang ketiga. Masukkan nilai. Dan kita cari K. Okey, nilai yang diberi kat sini ialah M sama dengan 4 dan N sama dengan 3. Jadi, M kita akan masukkan 4 dan N kita akan masukkan 3. Dan jangan lupa kuasa 2. Jadi, kita akan dapat ialah 3 kuasa 2. Okey, bila tekan kalkulator ataupun sama juga 3 darab 3. Kita akan dapat 9. Jadi, 4 sama dengan K per 9. Jadi, 9 naik atas, kita akan dapat 36. Jadi, K kita ialah 36. Dan kita akan cari nilai K. Okay, ni dah dapat dah. Last sekali, macam biasa juga kita akan masukkan dalam formula. Okay, dalam formula. Dalam formula ni, kita cuma letakkan nilai K. Jadi, K kita 36. Jadi, kita akan buat M sama dengan 36 per N kuasa 2. Okay, kita tengok latihan 5A. Okay, yang pertama sekali ialah M berubah secara sama dengan kuasa 2T. Okey, kita tulis dalam bentuk simbol. Sebenarnya kita akan tukar kepada persamaan. Macam biasa, simbol kita akan ganti dengan sama dengan dan kita akan letak K di atas tempat satu. Okey, langkah ketiga ialah kita akan masukkan nilai. Okey, nilai diberi M sama dengan 8, T sama dengan 2. Okey, M kita gantikan dengan 8 dan T kita gantikan dengan 2 dan kuasa 2 jangan lupa. Jadi kuasa 2, 2 darab 2 kita akan dapat 4. Kalau tak yakin boleh tekan kalkulator. Okey, 8 darab 4 ialah 32. Jadi K kita dapat 32 dan kita akan masukkan dalam formula. Maka M okay, kita letak nilai K 32 dan kita per dengan T kuasa 2 ataupun T square. Okey, kita tengok kepada latihan 5B. Okey, diberi P berubah secara songsang dengan kuasa 2R. Jadi, kita akan tulis P berubah secara songsang dengan 1 per R square. Dan sama juga kita akan tukar kepada persamaan. Kita akan dapat ialah P sama dengan K per R square. Jadi last sekali kita akan masuk ialah nilai. Kita tengok dekat sini. P sama dengan 5 dan R sama dengan 3 yang diberi dalam soalan. Jadi P kita akan gantikan dengan 5 dan R kita akan gantikan dengan 3. 3 kuasa 2. Okey, 3 darab 3. Jadi akan dapat ialah 9. 9 naik ke atas akan dapat 9 darab 5. Jadi K ialah 45. Jadi kita masukkan dalam formula. P sama dengan, okey, K kita gantikan dengan 45. Dan kita akan dapat R square lah. Okey. Formula kita akan dapat pada sini. Allah. Lindung, okey. Okey, kita akan dapat pada sini. Ini formula kita.
Okay, kita tengok contoh 6. Untuk contoh 6 diberi f berubah secara songsang dengan y square. Jadi kita akan dapat ialah, kita akan tulis balik f berubah secara songsang dengan 1 per y square. Okay, kita tukarkan dalam bentuk persamaan. Kita akan dapat macam ni. Bila mana sama dengan, kita akan gantikan daripada simbol dan k kita letak di tempat 1. Last sekali ialah kita akan masukkan nilai. Masukkan nilai saya bagi tahu tadi, kita tengok kotak yang ada dua-dua nilai dulu yang pertama. Okay, F kita akan gantikan dengan 2 dan Y kita akan gantikan dengan 4. Jadi 4 kuasa 2, 4 darab 4, 16. Okay, jadi 16 naik atas, 2 darab 16. Okay, kita dapat K sama dengan 32. Dan seterusnya kita akan masukkan dalam formula. Jadi kita akan dapat nilai ini. F sama dengan 32 per Y square. Dan kita nak cari ialah nilai E. Jadi kita akan ubah lagi. Okey, F ni kita akan ubah kepada E. Okay, 32 kekal sebab dia constant ataupun pemalap. Dan Y kita akan gantikan dengan 8. Jadi 8 square, 8 64. Jadi E kita ialah 32 bagi 64. Jadi kita akan dapat jawapan akhir kita ialah 1/2. Okey, kita tengok latihan 6A. Macam biasa juga kita akan tengok dalam soalan F berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Jadi kita akan tulis dalam bentuk simbol ialah F berubah secara songsang, kita wakilkan dengan simbol 1 per X kuasa 2. Jadi kita akan tukarkan dalam bentuk persamaan. Kita akan dapat F sama dengan K X kuasa 2. Okey. Jadi kita akan masuk nilai. Nilai kita akan tengok macam biasa kotak yang dua-dua full dulu, yang penuh. Jadi dekat sini 1 dengan 2. Jadi F sama dengan 1, X sama dengan 2 kita ganti. Jadi kita akan dapat ialah bila mana 4 naik ke atas, kita akan dapat 4 darab 1. Jadi K kita ialah 4. Dan kita akan masukkan dalam formula yang kita dapat pada sini. Dan kita akan cari nilai E. F kita akan gantikan dengan E. Dan X kita akan gantikan dengan 4. Okay, last kali kita akan dapat 4 bagi 16 kita akan dapat ialah 1/4. Jadi E kita ialah 1/4 dan jawapan kita memang boleh dalam bentuk pecahan. Okey, kita tengok latihan 6B. Okey, pertama sekali biasa juga kita akan tengok E berubah secara songsang dengan R square. Jadi kita akan tulis dalam bentuk simbol. Lepas tu kita ubah dalam bentuk persamaan. Okey, kita akan dapat E sama dengan K per R square. Jadi untuk masukkan nilai macam biasa kita akan tengok di sini. Kotak yang dua-dua ada nilai. Jadi kita akan dapat ialah E ni kita gantikan dengan 16 dan juga R kita akan gantikan dengan 2. Jadi R kuasa 2 akan dapat 4. Jadi 4 naik atas kita akan dapat 4 darab 16 jadi 64. K kita ialah 64. Jadi untuk dapatkan nilai A. Okay, nilai A. Jadi kita akan masukkan dulu dalam formula 64 tu sebagai constant ataupun pemalar. Okey, E kita akan ubah kepada 4. Okay, E kita ubah kepada 4. Okey, R kita akan ubah kepada A yang kita nak cari sebagai unknown. Jadi A kuasa 2 jangan lupa. Jadi A bila kuasa 2 64 4. Kat sini kita akan tukar dengan A. Jadi 64 bagi 4 kita akan dapat 16. Jadi kita nak A saja. Jadi kita tak mahu A kuasa 2. Bila kuasa 2 pindah dia akan jadi square root. Jadi 16 square root bila tekan kalkulator kita akan dapat 4. Okey, selesai untuk latihan 6B. Seterusnya kita tengok latihan 7 diberi W berubah secara songsang dengan kuasa 3X. Okey, tadi kuasa 2X. Sekarang ni kuasa 3X. Sama juga kita letak W 1 per dengan cuma yang ni yang beza. Okay, kuasa 3. Okay, kita tengok latihan 7A. Diberi P berubah secara songsang dengan kuasa 3X. Jadi kita letak P berubah secara songsang dengan kuasa 3X. Mudah saja. Okay, kita tengok last kali untuk contoh 7 ialah latihan 7B. Jadi
P berubah secara songsan dengan kuasa 3G. Okey, P berubah secara songsan dengan kuasa 3G. Okey, terlindung sikit. Dalam dulu. Okey, ni. Kuasa 3G sama juga kita akan buat G kuasa 3. Okey, selesai. Untuk contoh 8, kita tengok F berubah secara songsan dengan kuasa 3T. Okey, macam biasa kita akan tulis dalam bentuk simbol. Okey, lepas tu kita tukar dalam bentuk samaan, kita akan dapat F sama dengan K per 3 kuasa 3. Kuasa 3. Okey. Lepas itu, langkah yang ketiga ialah kita masukkan nilai. Nilai kita nak ambil ke mana? F sama dengan 1, T sama dengan 5. Jadi F kita akan gantikan dengan 1. T kita akan gantikan dengan 5. 5 kuasa 3. 5 darab 5 darab 5 kita akan dapat 125. Jadi 125 naik ke atas. Jadi 125 darab 1 kita akan dapat K. Jadi K kita ialah 125. Okey. Seterusnya kita tengok untuk latihan 8A sebagai pengukuhan kita kepada fahaman contoh yang kita buat tadi. Okey, kita tengok dalam soalan E berubah secara songsan dengan kuasa 3T. Jadi kita akan tulis dulu dalam bentuk simbol E berubah secara songsan dengan 1/3 T kuasa 3. Dan kita akan buat langkah kedua, kita tukar kepada persamaan. Jadi kita akan dapat ialah E sama dengan K per dengan T kuasa 3. Okey, kita akan masukkan nilai. Okey, kita akan masukkan nilai dan cari K. Nilai kita ambil kat sini. E sama dengan 3 dan T sama dengan 2. Jadi, E kita akan gantikan dengan 3 dan T kita akan gantikan dengan 2. Okey, 2 kuasa 3. 2 darab 2. Jadi, 2 darab 2, 4 darab lagi 2, kita akan dapat 8. Okey, macam biasa tak yakin, kita boleh tekan kalkulator. Okey, 3 darab 8 sama dengan 24. Jadi K kita akan dapat 24. Jadi kita akan masukkan dalam formula. Maka E K kita gantikan dengan 24 per dengan T kuasa 3. Okey, kita tengok latihan 8B. Diberi P berubah secara songsan dengan kuasa 3T. Okey, macam biasa P berubah secara songsan dengan kuasa 3T, kita tulis dalam bentuk simbol dan kita tukar kepada bentuk samaan, yang mana simbol kita gantikan dengan sama dengan dan K kita gantikan dengan di tempat 1. Okey. Langkah ketiga macam biasa kita akan masukkan nilai. Nilai kita ambil dalam soalan P sama dengan 1 dan T sama dengan 3. Jadi kita akan dapat ialah okey, ni kita dah ganti dengan 1P dan 3. 3 darab 3 darab 3. 3 darab 3, 9. 9 darab 3, 27. Okey, kita akan dapat 27. 27 naik ke atas. Jadi K kita akan dapat ialah 27. Dan kita akan masuk dalam persamaan. P sama dengan 27. Okey, K ni kita dah ganti dengan 27 per dengan T kuasa 3. Untuk contoh 9. Kita tengok yang ni diberi tabel. Ini diberi tabel. Diberi jadual kepada kita. Jadi macam biasa juga kita akan tengok di sini. T berubah secara songsan dengan apa? Dengan X kuasa 3. Jadi kita akan tulis T berubah secara songsan, kita wakilkan dengan simbol 1 per X kuasa 3. Jadi kita tukar kepada persamaan. Last sekali kita akan dapat T sama dengan K per X kuasa 3. Jadi step yang ketiga kita akan masuk nilai. Macam biasa kita akan cari kotak yang penuh. Okay, sini kotak yang penuh. Jadi T kita akan gantikan sebagai 4 dan juga X kita akan gantikan sebagai 3. 3 square kita akan dapat ialah 27. Dan 27 naik atas, 27 darab 4 kita akan dapat K kita ialah 108. Jadi kita masukkan dalam formula K tu. Jadi kita akan cari ialah nilai W. Jadi kita akan tengok kotak yang kedua ni. P kita akan tukar sebagai W. Dan X kita akan tukar sebagai 6. X kuasa 3 kita akan dapat 216. Jadi W sama dengan 108 per dengan 216. Jadi kita akan dapat jawapan akhir kita. W nilai dia ialah 1/2. Okey, kita tengok latihan 9A.
diberi P berubah secara songsang dengan X kuasa 3. Jadi kita tulis dalam bentuk simbol. P berubah secara songsang dengan X kuasa 3. Okey, kita tukar kepada persamaan. Okey, kita akan dapat ialah P sama dengan KX kuasa 3. Jadi kita akan masukkan nilai kita tengok yang penuh dulu. 6 dengan 2. P kita akan gantikan dengan 6. X kita akan gantikan dengan 2. Jadi last sekali kita akan dapat ialah 48 sama dengan K. K kita ialah 48 dan kita akan masukkan dalam formula. Jadi bila kita masukkan dalam formula, kita gantikan K sama dengan 48. Jadi untuk cari nilai Z P, kita akan gantikan dengan Z dan juga X dalam 4. Jadi X kita akan gantikan dengan 4. Di 4 cube ataupun 4 kuasa 3 kita akan dapat ialah 64. Jadi 48 per 64 kita akan dapat ialah 3/4. Okey, kita tengok latihan 9B. Okey, diberi Y berubah secara songsang dengan Q kuasa 3. Okey, kita tengok. Kita tulis dulu dalam bentuk simbol macam biasa dan kita tukar dalam bentuk persamaan macam biasa dan barulah kita akan masukkan nilai. Okey, ini kali ini Y kita ialah 1/2. Dan Q kita ialah 4. Jadi kita akan masukkan kat sinilah. Okey, yang ni Y kita akan jadi 1/2 dan Q kita ialah 4. 4 kuasa 3 kita akan dapat 64. Jadi 1/2 sama dengan K per 64. Dan kita akan dapat ialah ni. K kita ialah 32 dan kita akan masukkan dalam formula. K kita gantikan dengan 32. Okey, Y sama dengan 32 per dengan Q kuasa 3. Okey, 4. Y ni kita gantikan dengan 4 dan sebab kita nak cari nilai T. Jadi kita tengok kotak yang ini. Okey, Y kita gantikan dengan 4. Okey, ni 4. Q kita gantikan dengan T. Sebab kita nak cari nilai tu. Jadi kita akan dapat bila mana 4 turun ke bawah, T kuasa 3 naik ke atas, kita akan dapat ialah 32 bagi 4 akan dapat 8. Jadi kita nak T saja. Kuasa 3 tu kita pindahkan jadi kita akan punca kuasa 3. Okey, 8 dan jawapan kita ialah 2. Yang ni boleh tekan kalkulator. Okey, untuk 10 diberi E berubah secara songsang dengan punca kuasa 2G. Okey, kita tengok ke sini. Kita tulis E berubah secara songsang, kita wakilkan dengan simbol kuasa punca kuasa 2G. Okey, ini ada beza dengan kuasa 2. Punca kuasa kita guna square root. Simbol dia macam ni. Jadi jangan tersilap pula. Okey, jadi jawapannya dah saya tunjuk kat itu. Okey, kita tengok latihan 10A. Diberi E berubah secara songsang dengan punca kuasa 2H. Punca kuasa 2H. Ingat kan, bukan kuasa 2H. Jadi kita akan tulis E berubah secara songsang, kita akan wakilkan dengan simbol dengan punca kuasa 2H. Jadi kita buat 1 per punca kuasa H. Punca kuasa 2H ataupun square root H. Okey, kita tengok latihan 10B. T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi kita akan tulis T berubah secara songsang, wakilkan dengan simbol punca kuasa 2X. Okey. Jadi setiap kali contoh, bila dah tengok contoh, okey, pause dulu untuk latihan, cuba buat dan lepas tu semak jawapan. Okey. Kita tengok yang ke-11. Okey. Yang ke-11 ni diberi M berubah secara songsang dengan punca kuasa 2N. Okey, kita akan dapat bentuk simbol kat sini dan kita tukar kepada persamaan dekat sini. Jadi masukkan nilai dan cari K. Okey, nilai kita tengok dalam soalan dia bagi M sama dengan 8 dan N sama dengan 9. Jadi M kita akan gantikan dengan 8 dan N
kita akan gantikan dengan 9. Okey, square root 9 kita akan dapat 3. Jadi 3 naik atas 3/8 kita akan dapat K. K kita ialah 24. Jadi kita akan masukkan dalam formula. Jadi M sama dengan K ni kita gantikan dengan 24 per dengan N square root ataupun square root N. Okey. Punca kuasa 2N. Okey, ini jawapan kita. Kita tengok pada latihan 11A. Okey, apa-apa pun kita akan tengok dulu kepada soalan iaitu M berubah secara sengsang dengan punca kuasa 2G. Okey, kita akan tulis dalam bentuk simbol. Akan jadi macam ni. Dan kita akan ubah dalam persamaan. Last sekali kita akan dapat ialah M sama dengan K per square root G. Ataupun M sama dengan K per dengan punca kuasa 2G. Dan kita akan masukkan nilai. Nilai kita tengok dalam formula M sama dengan 5 dan G sama dengan 4. Jadi M kita akan gantikan dengan 5, G kita akan gantikan dengan 4. Dan K kita akan dapat ialah 10. Okey, seterusnya kita akan masukkan dalam formula kita. Jadi K kita akan ganti dengan 10. Okey, kita tengok latihan di ujung ni. Diberi T berubah secara sengsang dengan square root R ataupun punca kuasa 2R. Okey, kita tengok T berubah secara sengsang dengan square root R ataupun punca kuasa R. Jadi sama juga kita akan tulis dalam bentuk simbol. Kita akan dapat macam ni. Dan persamaan last sekali kita akan dapat T sama dengan K per R square root ataupun square root R. Jadi kita akan masuk untuk cari nilai. Jadi kita akan masukkan T sama dengan 4, R sama dengan 25. Jadi kita akan masuk dan akhir sekali kita akan dapat K kita ialah 20. 20 kita akan masukkan dalam formula. K kita gantikan sebagai 20. Okey, ini adalah contoh yang terakhir. Diberi P. Okey, diberi P berubah secara sengsang dengan punca kuasa 2T. Okay, kita tulis dulu dalam bentuk simbol. P berubah secara sengsang dengan punca kuasa 2T. Jadi kita akan dapat yang ini. Sebenarnya kita tukar persamaan tempat satu tu kita akan gantikan dengan K dan simbol kita gantikan dengan sama dengan. Dan langkah ketiga kita akan masukkan nilai. Jadi kita tengok yang penuh dulu. Okey, kotak yang first. P kita akan gantikan sebagai 5. Dan T kita akan gantikan sebagai 16. Jadi 16 square root ni kita akan dapat 4. Okey. Jadi 4 naik ke atas. 5 lah 4 jadi 20. Okey, kita akan dapat ialah 20. Jadi kita akan masukkan dalam formula untuk cari nilai A pula kat sini. Ini nilai A. Okay, guna dakwah lain. Guna hitam lah. Kita nak cari A. Jadi untuk cari A kita akan guna kotak ni. Jadi P kita akan gantikan sebagai A. Dan T kita akan gantikan sebagai 4. Jadi 20 bahagi 2. Sebab apa? Sebab square root 4 ni kita akan dapat 2. Jadi 20 bagi 2, A kita, nilai kita akan dapat ialah 10. Okey, kita tengok latihan 12A. Okey, sama juga. First sekali apa-apa pun kita akan tengok. Dan soalan P berubah secara sengsang dengan apa? Dengan punca kuasa 2X. Jadi kita akan tulis dalam bentuk simbol. Jadi kita akan dapat P berubah secara sengsang kita wakilkan dengan simbol 1 per X kuasa square root. Jadi kita akan tukar kepada persamaan. Kita akan dapat P sama dengan K per square root X. Jadi kita akan tengok nilai dan K. Untuk kita cari nilai K dulu untuk masuk dalam formula. Okey, kita tengok kotak yang dua-dua penuh. Okey, kotak yang depan ni P sama dengan 6 kita ganti. Dan juga X kita gantikan dengan 16. Jadi kita akan dapat ialah 4 naik atas jadi 6 4. K kita akan dapat sama dengan 24. Jadi kita masukkan dalam formula. K tu kita gantikan dengan 24. Jadi P kita akan dalamlah. Okey, P
P kita akan gantikan dengan M. Okey, ni P kita gantikan dengan M. Dan X kita gantikan dengan 4. Jadi, kita akan dapat last sekali ialah M sama dengan 12. Okey, kita tengok yang terakhir, 12B. Diberi G. Berubah secara songsan dengan square root H. Jadi, kita akan tulis dalam simbol G. Berubah secara songsan dengan 1 per H square root H. Dan kita akan tukar pada persamaan. Kita akan dapat G sama dengan K per H square root H. Jadi, kita akan masukkan nilai macam biasa. Kita tengok yang mana yang penuh. Okey, kotak yang depan ada 2 dengan 25. Jadi, kita akan masukkan nilai G sama dengan 2 dan juga H sama dengan 25. Jadi, kita akan dapat square root 25 ni, kita akan dapat 5. Jadi, 5 naik atas, jadi 5 darab 2, 10. Okey, kita akan dapat 10, kita masukkan dalam formula. Okey, ni formula dia. Cuma kita ganti K saja sebagai constant atau pemalar 10. Dan kita tengok yang kedua sini. Kita tengok sini. N dengan 4. Dan soalan suruh hitung nilai N. Jadi kita akan masukkan, kita akan gantikan G. G ni sebagai N. Okay. G jadi N. Dan juga H kita akan gantikan sebagai 4. Okay, ni ada kesilapan ni. H kita gantikan sebagai 4. 4 sini. Bukan 25. Ini kan 25. Jadi, kita akan dapat ialah 10 square root 4. Kita akan dapat 2. Jadi, 10 bahagi 2 kita akan dapat 5. Okey, jawapan kita N sama dengan 5. Okey.